kita sama-sama belajar tentang peperangan di dalam Tuhan, peperangan rohani. 今天我们每个人都要学习关于就是属灵征战。 Temanya bersiap menghadapi peperangan atau bersiap di dalam peperangan. 预备好要征战，预备好要战争。 Nah, Bapak Ibu, saya ingin bacakan dulu ayat firman Tuhan buat kita semua yang terambil di dalam kitab Efesus pasalnya yang ke-6. 我要为大家先读一下神的话，在以弗所书第6章10节到13节。 Efesus 6 berkata, dari ayatnya yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. 我还要为了的 Kenakanlah 话， seluruh perlengkapan senjata Allah. lanjut Ibu Eki, saya baca semua ya, dulu ya. Oke. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 第10节说，我还有未了的话，你们要靠着主，依赖他的大能大力，做刚强的人，要穿戴 神的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。Ayat ke-12，因我们并不是与属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天宫属灵气的恶魔征战。 所以要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得稳，站立得住。 Nah, Bapak Ibu, tanpa kita sadari sebenarnya kita ini sedang berada di medan peperangan. 弟兄姊妹，我们 不会小遇到，或是有的时候我们不是醒悟到，我们是在征战中。 Jadi kita ini sebenarnya hidup di tengah-tengah peperangan, cuma nggak kelihatan perangnya karena peperangannya di dalam roh. 我们是活在一个征战里面，但是我们看不见，因为这是属灵的征战。 Nah, enak nggak sih kalau misalkan kita tinggal di tengah-tengah peperangan, contoh Bapak Ibu tinggalnya di daerah Timur Tengah, atau tinggalnya di sebuah negara yang sedang dijajah, enak nggak sih tinggal di tengah-tengah peperangan kayak gitu? 活在征战中很舒服吗？当然不舒服。比如说，你住在东中正在征战的地区，或是正在被占领的地区里面，当然是不好。 Saya percaya pasti nggak enak tinggal di wilayah konflik atau di satu bangsa yang sedang mengalami peperangan. 我知道住在一个国家，如果是正在征战中，或是在一个地区正在占领中，那是真的不舒服的一个事情。 Tapi pada kenyataannya adalah kerajaan setan dan kerajaan Tuhan itu terus berperang sampai ketika nanti Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menghakimi semua manusia. 但是事实上，魔鬼的国度跟神的国度一直征战，直到主耶稣第2次再来的时候，还是继续征战。 Nah, itulah sebabnya di dunia ini ada sakit penyakit, di dunia ini ada kekerasan, di dunia ini ada ancaman, di dunia ini ada banyak hal buruk yang dapat terjadi kepada kita. 所以，为什么在这个世上，我们可以受到很多的疾病，很多的就是不舒服、虐待，或是暴力，或是任何的威胁发生在我们的身上？ Karena kita sedang hidup di tengah-tengah medan
peperangan antara kerajaan surga dan kerajaan neraka. 因为我们活在一个战场的地方，就是魔鬼的国度跟神的国度战场的地方。 Nah, banyak orang Kristen nggak sadar akan hal ini, sehingga akhirnya dia mengalami satu kehidupan yang kalah, kecewa, tawar hati, oleh karena kok kehidupan nggak seperti yang dia mau. Kok nggak ada kedamaian sepertinya. 很多基督徒因为不晓得这个事情，变成了失望，因为他们没有办法达到他们所要的，他们没有平安，他们真的活在就是失败当中，因为他们不知道这件事情。 Karena kedamaian tidak dapat kita temukan di dunia ini. Kedamaian hanya bisa kita temukan di dalam hadirat Tuhan Yesus. Dunia ini nggak menjanjikan damai sama kita. 因为在这个世上，我们没有办法活在一个就是平安里面，因为平安我们只能得到从神而来，从主耶稣而来。这个世界本来就是没有平安的。 Ada sebuah lagu lama, liriknya begini. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. 有一个老歌说：“如果我寻求平安，我只能在耶稣里面得着平安。” Jadi Bapak Ibu, Yesus pernah berkata, aku datang bukan untuk membawa damai, tapi membawa pedang. 但是耶稣有说一句话，就是我来不是带了平安，但是带了刀剑。 Kenapa Yesus datang membawa pedang? Karena pedang itu akan dia gunakan untuk membinasakan perbuatan si iblis yang ada di dunia ini. 为什么耶稣带刀剑来到这个世上？因为他就要把一些魔鬼的作为把它砍掉，把它灭掉。 Jadi Bapak Ibu sampai di sini mengerti ya bahwa kita sedang hidup di dalam medan peperangan yang tidak kelihatan. 所以弟兄姊妹已经知道了后，现在我们活在一个战场上，就是我们看不见的征战。 Apapun yang terjadi di dunia ini, itu adalah manifestasi dari apa yang telah terjadi di alam roh. 无论什么事情发生在这个世界里面，那就是在属灵里面已经发生的事情，属灵里面的结果。 Termasuk wabah virus corona yang sekarang sedang terjadi. 包含这个新冠病毒的疫情正在发生在全世界的。 Nanti saya akan jelaskan lebih jauh kenapa virus corona ini adalah salah satu peperangan rohani. 等一下，我要继续告诉大家，为什么这个新冠病毒疫情是一个属灵征战的结果。 Ya. Tapi mari coba kita lihat slide selanjutnya. 然后我们看一下，继续下去。 Ya. Di slide selanjutnya Bapak Ibu, di situ saya menjelaskan tentang 4 level peperangan rohani. 在里面说有4个属灵征战的阶层。 Tadi Paulus berkata peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat. 刚刚就是保罗在以弗所书说，我们的征战不是与属血肉的征战，但是与属灵的恶魔。 Jadi peperangan level pertama itu peperangan dengan roh-roh jahat. Contohnya roh iri hati, roh kebencian, roh amarah, roh kepahitan, roh penyimpangan seksual, dan berbagai macam roh jahat lainnya, termasuk roh sakit penyakit. 所以第一个阶层
就是与那些邪灵啊、与魔鬼啊、恶魔来征战，那是个人的战争，就是与那些嫉妒的心啊、妒忌的心啊、仇恨的心啊，就是很多就是仇恨的心啊、仇恨的恶灵啊，这些征战。Jadi selama kita hidup di dunia ini, kita akan terus-menerus mengalami serangan dari roh-roh jahat. 所以在我们还活在这个世界，我们还是会被一些的恶灵、邪灵来攻击。Tetapi Allah sudah memberikan kepada kita Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu yang akhirnya pertama melindungi, tapi yang kedua melatih kita untuk menjadi prajurit. 所以，为什么神装备我们，赐下圣灵给我们？第一，它是保护我们，圣灵是保护我们的；但是第二，圣灵也是训练我们，让我们可以成为他的精兵。Jadi Bapak Ibu, setiap hari kita bergumul tentang mana yang baik dan mana yang salah. Kita bergumul tentang mengambil keputusan yang tepat atau mengambil keputusan yang keliru. Kita bergumul mengenai bagaimana saya harus meresponi suami saya, bagaimana saya harus bersikap terhadap istri saya. 所以我们每天都有一个挣扎，挣扎要选哪一个是对的，哪一个是错的，哪一个是好的，哪一些是不好的，哪一些我要怎么样来反映给我的丈夫，或是我怎么样来反映我的太太。 Bapak Ibu mungkin bertanya, Pak, kalau saya marah boleh nggak Pak? Boleh marah. 所以你可能问牧师，如果我生气可以生气吗？当然，生气是可以的。 Yang tidak boleh adalah marah sampai berlarut-larut sehingga membuka pintu bagi roh dendam, roh kepahitan untuk masuk dalam hidup orang itu. 不可以的是一直生气，然后变成怒气。那怒气越久的时候，变成很恨，那个仇恨出来的时候，就变成了邪灵可以进到我们里面。 Saudara bertanya, Pak boleh nggak kesel? Boleh kesel. 你可以问牧师，牧师是不是可以感受到烦恼或是很讨厌？可以讨厌的。 Yang tidak boleh adalah jangan sampai kekesalan membuat kita membenci dan tidak mampu, tidak mau mengampuni. 不可以的就是让那些就是讨厌呢、变成恨恶，那恨恶让我们变成不能饶恕，那是不可以的。 Jadi bagaimana caranya roh jahat menyerang kita? Yaitu dengan memanfaatkan emosi-emosi kita yang berlebihan. 所以邪灵怎么样来攻击我们呢？第一就是借着那些情绪，然后让我们的情绪就是我们没有办法控制，我们没有办法就是安定下来，那是很危险的攻击。 Jadi bagaimana caranya iblis bisa menyerang kita? Yaitu ketika kita tidak bisa mengendalikan emosi, kita tidak bisa memiliki emosi yang sehat. 所以魔鬼怎么样来攻击我们？邪灵怎么样来攻击我们呢？当我们没有办法控制住我们的情绪，而且我们没有健康的情绪， Boleh nggak marah sama anak? Boleh. 我们可以对孩子发脾气吗？可以，当然可以。 Yang tidak boleh adalah marah sampai menimbulkan kepahitan dalam diri anak. 不可以，就是我们发脾气，我们骂孩子，知道我们的孩子心里面有苦根，那是不可以的。 Boleh nggak kesal sama orang tua? Boleh. 可以讨厌，就是不喜欢那些父母亲所做的一些事情吗？当然可以。
Yang tidak boleh adalah kesal sama orang tua lalu tidak menghormati mereka. 不可以就是说不喜欢他们的作为，然后我们不尊重父母亲，那是根本不可以的事情。 Ya, Bapak Ibu, jadi roh jahat itu menyerang kita setiap hari. Dia cari celah, dia cari pintu yang terbuka dalam hidup seseorang. 所以邪灵每天就是想尽办法来攻击我们，他找一些小小的破口，一些小小的洞，让他可以进到我们里面来攻击我们。 Bapak Ibu, semua yang saya jelaskan, Bapak Ibu bisa baca dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat 24. Ada semua di situ. 我现在所告诉各位的，我们大家都可以在以弗所书第6章第1节到24节来全部把它读起来。 Jadi saya boleh simpulkan begini, emosi yang tidak sehat merupakan pintu masuk bagi roh jahat untuk merusak hidup seseorang. 所以我可以做一个结论，就是不健康的情绪让魔鬼能够攻击我们，变成了一个破口、一个洞，让魔鬼可以进到我们里面来破坏我们的生命。 Jadi bagaimana caranya kita bisa punya emosi yang sehat dan tidak sakit? 然后我们怎么样有健康的情绪，不生病，就是没有病的情绪呢？ Caranya adalah dengan terbuka kepada Tuhan, terbuka kepada gembala, terbuka kepada orang-orang yang kita tahu bisa menolong kita untuk hatinya dipulihkan. 就是要以坦然的心承认我们一切的不好，对我们的上帝，对我们的牧者，对一些我们能够信任的人，让他们能够帮助我们。 Amin. Amin. Siapa yang mau punya emosi yang sehat, angkat tangan. 要有健康情绪的可以举手。 Haleluya. Haleluya. Slide berikutnya. 然后继续下去。 Peperangan level kedua. 第二个阶层， Peperangan level kedua itu dikatakan peperangan terhadap penghulu-penghulu dunia yang gelap. 第二个阶层就是对那些掌权的魔鬼那个邪术来征战。 Jadi level kedua adalah peperangan di dalam keluarga. 是家族性的，是家庭里面的征战。 Ya, setan penghulu dunia yang gelap itu bekerja lewat okultisme, lewat sihir, lewat penyembahan berhala. 那个掌权的在我们家中，可能就是因为拜偶像啊、魔术啊、邪术啊那些事情来掌控我们的家族的。 Karena level penghulu itu tujuannya merusak sebuah keluarga. 因为他的目的就是要破坏一个家族、家庭。 Kalau level roh jahat merusak seseorang, tapi如果 level 是 penghulu merusak satu keluarga. 如果邪灵他是要破坏一个人，单单一个个人，但是一个就是掌权的，在一个家里面，就是那些就是掌事的，是要破坏一个家族、家庭。 Nah, kenapa setan ingin merusak keluarga? 为什么魔鬼要破坏家庭呢？ Karena kalau keluarga rusak, gereja menjadi lemah. 因为如果家庭被破坏，教会就变成软弱的教会。 Kalau keluarga rusak, kota dan bangsa ikut rusak. 如果家庭被破坏，然后我们的城市、我们的国家也跟着软弱，跟着破坏。
Kalau keluarga rusak, banyak yang binasa. 如果家庭被破坏，很多人灭亡。 Itulah sebabnya Paulus berkata, satu orang bertobat, seisi keluarganya diselamatkan. 所以为什么保罗说一个人得救，全家得救？ Nah, apa artinya satu orang bertobat? 一个人得救是什么意思？ Artinya adalah satu orang mau merendahkan hatinya. Satu orang mau mengampuni. Satu orang mau berdamai. Satu orang mau rekonsiliasi. Satu orang mau mulai menyayangi lebih dulu. 一个人得救的意思就是说，一个人先悔改，一个人先要爱别人，一个人先要付出，一个人愿意来先摆上自己。 Misalnya keluarganya hidup dalam kemiskinan terus. 比如说，这个家庭活在一个贫穷，一直贫穷。 Misalnya keluarganya hidup dalam gagal bisnis terus. 比如说，这个家庭一直在做生意里面失败。 Nah, harus ada satu orang di keluarga itu yang mulai menabur buat Tuhan. 要有一个人在这个家庭里面要开始撒种，为主撒种。 Supaya kutuk keturunan, kutuk dari setan itu dipatahkan. 以至于那些咒诅啊，从魔鬼那边下去，在这个家庭的咒诅真的被砍断。 Misalnya ada satu keluarga yang bercerai terus. 比如说，有一个家族啊，这个家族里面一直在里面有一些就是那叫家庭破坏，就是离婚，一直离婚。 Ya, ada satu keluarga yang dari kakek nenek moyang selingkuh terus. 比如说，从他的祖宗啊，就是一直有外遇。 Harus ada satu orang yang berani hidup benar di dalam pernikahan. 所以在家族里面要有一个人啊，愿意付出代价来活，真正的活，按照神的圣洁里面生活。 Agar kutuk itu dipatahkan. 以至于那些咒诅啊，那些诅咒啊，就是离婚的诅咒啊，外遇的诅咒被停止，被就是砍掉。 Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, orang bertobat, satu orang berubah, satu orang mengambil langkah pertama, keluarganya dapat dipulihkan, dapat bertobat. 所以，如果有一个人愿意付出代价，愿意悔改，愿意踏出第一个脚步，让他的家可以全部得救。 Saya punya pertanyaan. 我有一个问题， Siapa yang mau menjadi yang pertama di keluarganya? 谁要成为第一个在他的家族里面做这件事情的？ Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita lihat slide ketiga. 然后 Peperangan level ketiga adalah 第三层的属灵征战就是 level peperangan wilayah atau teritorial. 是一个地区还是区域的征战。 Jadi setan yang di level penguasa itu merusak satu generasi. Jadi bukan cuma seseorang yang dirusak, bukan cuma keluarga yang dirusak, tapi
satu generasi, contoh generasi anak muda, generasi orang tua, generasi perempuan, dirusak oleh setan ini. 然后这个执政的魔鬼啊，就是要破坏，不是一个人呐、不单单只是一个家庭，但是在一个区域里面，就是一个时代。比如说，就是老年世代，或是年轻人世代，然后妇女们，她要就是破坏那个全部。Nah, ini level peperangan di mana para pendoa syafaat itu harus mulai masuk ke dalamnya. 这个征战的第三层啊，需要就是一些的代祷者进入在里面，然后为这个事情来代祷。 Jadi musuh pendoa syafaat itu sebenarnya bukan roh iri hati, roh benci, roh amarah. Musuhnya itu penguasa. 所以代祷者的仇敌啊，不是那些就是妒忌的灵啊、仇恨的灵啊、然后发怒的灵啊，不是那些，但是是掌权的、执政的灵。 Jadi yang menjadi musuh mereka itu adalah satu roh yang menguasai satu wilayah atau satu generasi. Contohnya adalah roh-roh yang saudara akan kenal dengan nama-nama tertentu. 所以代祷者的一些仇敌呀、就是那些执政的、掌权的，在一个地区或是在一个时代里面，而且我们可以知道他掌权的那些名字。 Nah, kalau roh-roh teritorial itu biasanya namanya bukan roh sakit, misalnya bukan roh iri, bukan roh benci, bukan. Roh teritorial tuh biasa dia punya nama. Dia punya satu nama, contohnya dia disebut dewa ini, atau dia disebut dewi ini, atau dia punya nama tertentu yang khusus memang punya dia nama itu. OK， 所以就是那个区域啊，或是地区的征战啊，他掌权的、执政的是有一个名字，那个名字啊，不是就是基督的灵还是什么，不是，但是他的名字，比如说是某某的偶像、某某的神、某某什么、某某什么。 Jadi kalau kita doa syafaat ke dalam sebuah wilayah, kita tahu dikuasai narkoba, dikuasai seks bebas, atau dikuasai prostitusi, atau dikuasai roh agamawi, kita harus cari tahu nama penguasanya siapa ini. Pasti ada nama yang orang sembah, yang orang agungkan. 所以如果我们到一个地区，我们到一个区域，然后里面有一些的，比如说是一些毒品啊，就是在那边很多人因毒品有问题啊，或是在那边有一些乱性啊，或是一些就是不圣洁的地方啊，然后很多人呢会拜一些东西，然后拜什么某某神某某什么，我们要知道那个东西那个掌权的名字，我们要先抓到这个，知道。 所拜的是什么，然后来控制这个灵。 Ya, saya nggak lama-lama di sini ya, karena ini bahasannya terlalu berat, jadi nanti aja. 所以我没有在这边很久，因为这个是比较高级的，我们等一下再解释这个事情。 Slide terakhir, level peperangan pemerintahan. 然后最后就是国度性的战争是最高的一个阶层。 Nah, setan di level ini itu merusak satu bangsa atau bahkan dunia. 然后这里这个阶层的魔鬼呀、是要管辖而且破坏一个国家或是全世界。 Setan level ini dia yang membangun sistemnya. 然后这个阶层的魔鬼呀、他是要建立一个系统。 Saya kasih contoh ya. 给你一个例子， Kalau ada roh sakit penyakit membuat orang jadi sakit kanker,
如果有一个疾病的灵啊，让这些人啦生了癌症， Nah, tapi saya perjelas dulu, nggak semua penyakit kanker itu karena roh jahat. 但是我要先说明哦，不是每个癌症是因为魔鬼邪灵哦。 Tapi saya jadikan contoh aja, contoh roh sakit penyakit membuat seseorang sakit kanker. 我只是做一个例子而已，比喻。比如说，一个灵啊，就是疾病的灵啊，使人人得癌症。 Kalau orang ini akhirnya meninggal, roh sakit penyakit itu yang membunuh cuman satu orang. 如果这个人呢、得癌症的人死了，那个疾病的灵只是杀了一个人。 Tapi kalau ada perusahaan obat-obatan yang menaikkan harga obat untuk kanker menjadi 200%, 但是如果有一些药物品的公司，然后他把一些就是治癌症的药，它的价格提高了200%，200%。 sehingga banyak orang yang sakit kanker tidak bisa membeli obat. 以至于很多患了癌症的人没有办法买药。 Sistem itu akan membunuh lebih banyak orang. 这个系统啊，他所做的系统啊，杀了更多人。 Jadi di level pemerintahan, peperangannya adalah peperangan melawan sebuah sistem. 所以在国度性的、在世界性的这个系统，我们是正在针对系统来征战。 Nah, kita lanjut slide selanjutnya. 继续下去， Bapak Ibu, apa yang akan kita lakukan kalau peperangan yang kita hadapi berlangsung lama? 弟兄姊妹，如果征战很久，花了很久的时间，我们应该要做什么？ Kita semua pengen kalau langsung berdoa langsung dijawab doanya kan ya. 我们祷告就要马上得到答案吧，对不对？ Kita pengen sekali masuk menara doa langsung dapat jawaban doa. 我们很渴慕，就是进到祷告殿就马上得到神的回答。 Kita pengen sekali ke gereja langsung dapat berkat. 我们很想一次到教会，然后马上得到神的答案。 Kita pengen baru sekali ngasih perpuluhan langsung diberkati berlimpah. 我们可不就是说很想，就是第一次给就是10分奉献1/10，然后马上神丰盛的祝福临到我们身上。 Apa yang akan kita lakukan kalau ternyata tidak secepat itu tapi peperangannya lama? 我们应该要做什么？如果没有马上得到任何事情，但是我们需要许久、很久的时间才能够得到。 Sudah sering berdoa buat suami, sering berdoa buat istri, sering berdoa buat anak, tapi belum lihat perubahan. 已经祷告了，为丈夫祷告了许久，为孩子祷告了很久，为什么事情祷告了很久，但是还没有看到任何的改变。 Sudah rajin menabur, rajin memberikan perpuluhan, tapi belum lihat terobosan. 已经就是很殷勤的、很勤劳的奉献、很勤劳的付出、很勤劳的给了1/10，但是还没有得到祝福。 Apa yang akan kita lakukan kalau peperangan rohani berlangsung lama? 如果属灵征战花了很多时间，花了许久的时间，我们应该要做什么呢？ Dalam 2 Samuel 3 ayat 1 dikatakan, Daud kian lama kian kuat, Saul kian lama kian lemah. 在撒母耳记下第3章第1节，扫罗家和大卫家征战许久，大卫日渐强盛，保罗日渐衰弱。 Daud itu gambaran dari satu
pribadi atau satu keluarga yang punya gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan. 大卫是一个描述一个家庭或是一个人，他的生活方式就是敬拜、赞美、祷告。 Kalau peperangan berlangsung lama, kita jadi kuat karena doa, pujian, dan penyembahan. Yes， 如果战争了许久，征战了许久，我们会更强盛，因为我们做了敬拜、赞美、祷告。 Amin. 阿门。 Nah, itulah sebabnya DNA gereja kita 以至于为什么我们教会的 DNA adalah pemulihan rumahnya Daud. 就是重修大卫的帐幕。 Rumahnya Daud di mana, saudara? 大卫的帐幕，大卫的家是在哪里呢？ Rumah yang di mana? 是在哪里呢？ Yang di Menteng, Pondok 是 Indah. 在，或是在缅甸，或是在本东营的那边的家吗？ Rumah yang mana yang dipulihkan? 是哪一个帐幕被恢复的？ Rumah yang dipulihkan adalah rumah yang Daud bangun untuk Tuhan sehingga dia bisa memuji, menyembah, dan berdoa. 被恢复的就是大卫建给上帝的，就是在那里他能够敬拜、赞美、祷告的帐幕。 Jadi DNA gereja kita 所以我们教会的 DNA berkata begini, 就是这样说： prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa 就是刚强壮胆的精兵， yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan. 拥有生活方式，那个生活方式就是敬拜、赞美、祷告的生活方式， Bersama-sama dalam unity siang dan malam. 是同心合一、昼夜的敬拜、赞美、祷告， Dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. 而且遵行神的旨意，在这个时代。 Jadi bagaimana caranya kita bisa kuat ketika peperangan berlangsung lama? 所以我们怎么样来可以更刚强、强盛？当我们征战了很久的时间， Masuk ke dalam doa, pujian, dan penyembahan. 开始进入在敬拜、赞美、祷告。 Amin. 阿门。 Slide selanjutnya, 继续下去。 Bapak Ibu, ada sebuah kisah tentang orang lumpuh. 有一个故事，圣经里面的故事，关于一个人探访。 Nah, saya bisa berempati dengan orang lumpuh ini. 我可以感受到，就是知道这个人的辛苦， Karena saya pernah lumpuh. 因为我曾经有探访过。 Waktu usia saya 11 tahun. 当我11岁的时候， Saya pernah lumpuh dari pinggang ke bawah. 我从就是腰部到下面就是瘫痪，就是没有办法走路。 Jadi kita merasa nggak berdaya, kita merasa lemah, dan kita merasa nggak berguna. 然后我会觉得我们没有价值，而且没有用，而且我们没有办法做什么。 Nah, dalam Yohanes 5 diceritakan ada sebuah kolam yang disebut kolam Bethesda. 在约翰福音第5章里面说有一个池子，那个池子希伯来语说比士大，比士 Di 大。 situ ada orang lumpuh 38 tahun lamanya. 在那里有一个瘫痪的人，他病了38年， Lama banget. 很久。 Apa bahasa Mandarinnya Bu Eki kalau lama banget? 很久， Oh, aduh, mantap ngomongnya ya. Ya lama banget, saudara. 很久很久。 Itulah sebabnya di ayat selanjutnya, slide selanjutnya dia berkata begini nanti. Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu.
耶稣看见他躺着，知道他病了许久。 Saudara, Yesus tahu kalau orang ini udah lama lumpuh. 所以耶稣知道他瘫痪了很久， Padahal dia nggak nanya. 其实耶稣都没有问他， Yesus nggak bertanya, Pak, udah berapa lama sakit, Pak? 耶稣没有问他，先生啊，你已经病了多久？ Tapi dia tahu. 但是耶稣知道， Nggak ada orang yang kasih tahu Yesus, tapi dia tahu. 没有人告诉耶稣，但是耶稣知道。 Bahkan orang lumpuh itu nggak bilang sama Yesus, tapi Yesus tahu. 而且那病人也没有告诉耶稣，但是耶稣都知道。 Bapak Ibu, 弟兄姊妹， kita mungkin punya masalah yang lama belum selesai. 我们可能有一些问题已经很久了，都还没有解决。 Kita nggak bilang sama siapa-siapa dan orang tidak tahu. 我们没有告诉别人，而且人家都不知道， Tapi Yesus tahu. 但是耶稣知道。 Amin. 阿门。 Ada satu lagu berkata begini. 有一首歌说， Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. 上帝明了，上帝知道你所有所面对的问题。 Tuhan tahu, saudara, kalau pernikahan saudara mungkin belum pulih sampai sekarang. 上帝知道，如果你的家庭的破裂都还没有得到了恢复， Tuhan tahu sudah berapa lama saudara berdoa untuk pemulihan. 上帝也知道你已经为了恢复祷告了多久。 Tuhan tahu kalau anak saudara sampai sekarang belum juga berubah hidupnya. 上帝也知道，如果你的孩子到现在都还没有被改变， Tuhan tahu saudara udah setia berdoa bertahun-tahun. 上帝也知道你已经祷告了很多年。 Tuhan tahu kita sudah lama menunggu. 上帝也知道我们已经等待了很久， Tapi kita nggak bisa paksa Tuhan. 但是我们没有办法勉强神， Karena firman Tuhan berkata, 因为神的话说， waktu Tuhan pasti yang terbaik. 神的时间是最美好的。 Walau kadang tak mudah dimengerti. 虽然有的时候我们不明白， Lewati cobaan ku tetap percaya. 经过了很多就是熬炼，我还是能够相信 Waktu Tuhan pasti yang terbaik. 神的时间就是最美好的时间。 Amin. 阿门。 Katakan bersama-sama dengan saya. 跟我一起说， Lama menunggu. 很久，等了很 Lama 久， menunggu. 等了 Tidak 很久， apa-apa. 没有问题， Tidak apa-apa. 没有问 Lama 题。 menunggu. 等很久， Tidak dosa. 不 Tidak 会 dosa. 厌腻，不会烦恼，不会。 Kalau saudara lama menunggu, 如果你等了很久， jangan malu. 不要害羞， Karena Tuhan tahu, 因为神知道， waktu Tuhan pasti yang terbaik. 神的时间是最美好的时间。 Amin. 阿门。 Coba kita lihat jawaban orang lumpuh ini. Slide Aha. selanjutnya. 这个病人怎么回答主呢？ Saudara, jawaban orang lumpuh ini 所以这个病人的回答 menggambarkan kondisi dia yang sudah lama menunggu. 就是代表了他已经等了许久的时间，很久的时间。 Dan kita bisa belajar dari jawaban orang lumpuh ini, kita harus bagaimana. 我们可以从他的答案来学习，我们应该要怎么做。 Coba kita lihat slide terakhir. 最后的， Orang lumpuh ini kan berkata begini, saudara. 因为这个病人说， Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. 没有人把我放在池子里。 Dari
jawaban ini kita belajar bahwa orang lumpuh ini sudah terlalu bergantung sama manusia. 所以从这个答案，我们知道他已经依赖了人很久，他就是依靠人。 Peperangan yang lama membuat dia bergantung pada manusia, mengandalkan manusia. 很久的征战让他依赖人，就是依靠人。 Nah, saudara, dari jawaban orang lumpuh ini, 所以这个病人的回答， kita belajar bahwa kalau kita sudah berperang terlalu lama, 我们学习， kita cenderung mulai ragu sama Tuhan. 我们已经征战了很久，我们就开始疑惑，对神疑惑。 Kita cenderung ragu bahwa apakah Tuhan akan jawab janjinya, apakah Tuhan akan tolong saya, apakah Tuhan akan jawab doa saya. 我们可能会有一些疑问，然后问是不是神能够回答我们的祷告？是不是神会就是医治我？是不是神要来恢复我？ Jadi kita akhirnya mulai bergantung sama manusia. 所以我们开始依赖人，开始依靠人。 Saudara, kalau peperangan berlangsung lama, 弟兄姊妹，如果征战需要很长的时间， tetaplah mengandalkan Tuhan. 还是要仍然依赖神、依靠神。 Manusia bisa lupa, Tuhan nggak akan pernah lupa. 因为人会忘记，但是上帝从来不会忘记。 Amin. Amin. Lalu jawaban selanjutnya dia berkata, menurunkan aku ke dalam kolam itu. 他说：“人帮我放在池子里。” Ya, kalau kita berperang terlalu lama, kita seringkali cuma mengandalkan hal itu saja. 如果我们已经征战了很久，然后我们只是这样，就是用一个方法，只是想到一个方法而已。 Kita lupa kalau Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. 我们忘记了神有很多的方式能够帮助我们，用各样的方法来帮助我们。 Rencana Tuhan buat orang lumpuh ini adalah bukan menyembuhkan lewat kolam, tapi menyembuhkan secara langsung. 神对这个人的计划不是借着那个池子得到医治，但是他要马上用神的话来医治这个人。 Kalau ada di antara saudara yang sedang mengalami PHK, anaknya di PHK, bisnis lagi macet, klien sepertinya susah dapat. 如果你正在面对，比如说你就是被开除，然后你孩子没有工作，然后生意真的很冷淡，然后你现在都不知道应该要怎么办。 Percaya Tuhan punya banyak cara untuk buka jalan buat kita. Amin. 相信神能够为你开路，用很多的方法来帮助你。 Lalu dia menjawab, sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. 他说，继续下去说，我正在去的时候，别人就比我先下去了。 Katakan sama-sama orang lain. 说别人，一起跟我说别人， Orang lain suka bikin kesel. Ya. 别人常常让我失望， Orang lain bikin iri. 别人让我妒忌， Orang lain suka sombong di media sosial, di Facebook. 别人在就是媒体上，在 Facebook 上，常常就是很骄傲， Menyombongkan anaknya yang kuliah sampai ke luar negeri. 就是为他的孩子的骄傲，因为他已经学习在国外， Ya, menyombongkan hartanya, materinya. 就是因为他的钱啊、钱财啊，就是而骄傲。 Orang lain bikin saya kesal, Pak. 别人让我真的很讨厌， Saudara, 弟兄姊妹。 orang lumpuh diajari untuk memandang Yesus saja dan jangan mandang orang lain. 那个瘫痪的人呐、只是要学习，只是看耶稣，不要看别人。 Saudaraku, setiap orang sudah punya bagian masing-masing. 因为每个人都有各的不一样的走，就是方向。 Paulus pernah berkata, 保罗曾经说， Tuhan di surga menetapkan batas-batas untuk manusia hidup. 神在天上的神已经了定力，就是已经了定位给我们生活的方式。 Jadi berkat kita tuh nggak kemana-mana, saudara. Udah disimpan sama Tuhan.
所以神已经预备给我们每一个人的福分是不一样的，而且神的祝福就是已经预备好给我们每一个人是不一样的。 Tapi mata kita harus tertuju pada Yesus. 但是我们的眼睛要定睛在耶稣身上。 Amin. 阿们。 Kalau peperangan menjadi terlalu lama, 如果征战变成很久， biar lagu ini mengingatkan kita semua. 让这首歌提醒我们每一个人。 Mataku tertuju padamu. 我的眼睛定睛在上帝的身上， Segenap hidupku kuserahkan padamu. 我全心全意交在你手中， Bimbing aku masuk rencanamu. 带领我进入到你的旨意里面， Untuk membesarkan kerajaanmu. 来扩张你的国度。 Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. 主啊，我们要跟随你的旨意， Ku mau selalu 我要继续 menyenangkan hatimu. 讨你的心喜悦。 Amin. 阿们。 Daud makin lama makin kuat. 大卫更坚强，更强盛， Karena doa, pujian, dan penyembahan adalah bagian dari hidup Daud. 因为敬拜、赞美、祷告就是大卫生活的一部分。 Dan saya mau berkata kepada saudara, 而且我要告诉各位， GBI Mandarin Rayon 1C 我们华语堂城区 yang terletak di Gajah Mada 就是在嘎加马达的华语堂， punya DNA doa, pujian, dan penyembahan. 我们的基因、我们的 DNA 就是敬拜、赞美、祷告。 Makanya saya percaya saudara pasti mampu bertahan menghadapi peperangan yang berat dan lama. 而且我们相信你能够就是站立得稳，虽然征战许久， Dan keluar menjadi pemenang. 而且变成一个得胜者。 Amin. 阿门， Amin. 阿门。 Amin.